Nanti masuk balik lah. Siapa kawan yang remove ni masuk balik. Okay. Tadi siapa yang dah remove kena masuk balik kita kawan lah. So today we will look at the extension of we have discussed before your midterm break. So kita dah discuss pasal balance fault guna circuit reduction. So hari ni kita akan cuba discuss guna bus impedance matrix. Okay. So untuk balance faults, kita dah belajar dekat EPS, kita dah belajar dekat fault ni. Ni untuk 3-phase fault lah. 3-phase fault kita dah belajar dekat EPS guna circuit reduction. So hari ni kita akan tengok macam mana kita nak apply ZBus. Okay. So basically systematic method to solve faulted network for large power system. So kalau sistem tu simple je, you boleh guna circuit reduction. Is very easy lah, because normally we will change the power system network into the node and so on so forth. Maknanya kalau bus tu you kepada node, and then transformer dan juga generator you change to impedance. So for the generator you change the back EMF with the impedance, right, XG, and then transformer XT, and then transmission line you tukar lah. So but when we have the complex system or for large power system, kita kena guna methods yang we need some methods to make our life easier lah. So that's why kita akan apply ZBus ni. Dan daripada sini juga you boleh calculate terus you all punya masuk ke? Tak ada. You can calculate directly you punya fault current and bus voltage at the related bus voltage lah. Bila berlaku fault, normally dekat certain area dia akan will be affected kan. So you can calculate the bus voltage juga directly. Okay. So basically the information of the system after disturbance occurred can be determined and calculated easily. And then basic equation to solve balance faults using bus impedance matrix is based on superposition and Thevenin. Sama je sebenarnya. Cuma kali ni kita akan tengok apa yang perlu kita buat. First kali, since kita tidak ada since you have learned about the ZBus, right? How to get the ZBus is by implementing the YBus. Remember? Nak cari YBus, daripada YBus tu kita inverse, kita akan dapat ZBus. Kan? So cara dia ialah we use the superposition pre-fault voltage. So let's say this one is your V bus, F meaning that pada waktu fault. So dia sebenarnya adalah V bus plus delta V bus. So V bus pre-fault, this one is 0 ni maknanya pre-fault. Biasanya 1 per unit lah. So we plus delta V, where your delta V ni lah the changes of the voltage affected by the fault current lah. So basically we just applying the Ohm's law, right? So V equals to IZ ataupun V equals to ZI lah. So delta V equals to Z bus times I bus faulted. Okay, so from here you boleh cari Z lah. Z ni we based on our Y bus. Dari dua cara kalau tengok buku hadis adat, dia satu cara guna Y bus, satu cara guna dia develop Z bus directly. Yang develop Z bus directly tu saya tak ajar lah kot. So kita pakai Y bus saja. Okay, and then these two equation tu we put into equation 1. So you akan dapat you punya V bus equals to V bus pre-fault plus Z bus as I bus fault. Okay. Okay, since the current at the fault bus is leaving the bus, normally bila kita buat calculation kan, kita buat fault current normally is leaving the bus.
It's become negative lah. So it's taken as negative. So that's why kat sini tadi daripada tambah akan jadi tolak lah. So we get negative. Okay, and then from the Thevenin circuits, so V bus fault equal to Z fault I bus. So from here juga, so this is two equation, right? So basically this equation you boleh rearrange balik, jadikan yang ini masuk dekat tajuk dia. So that's why you dapat ZFI bus fault sama dengan V bus pre-fault minus Z bus IF. And then you rearrange the equation, and then you can find directly your I bus lah. You rearrange the equation, you can dapat V bus pre-fault divided by Z bus plus Z fault. Okay, kalau ada Z fault lah. Kalau tak ada, kita panggil bolted fault kan, occurred. So daripada sini juga kita boleh calculate your line losses directly by using this equation IIJ. Ni dalam kurungan fault ni maksud dia bila fault dah berlaku lah. So dia ialah VI fault tolak VJ fault divided by ZIJ. So yang ini kena hati-hati. Ni Z kecil. Sebab nanti kalau kita tengok kat sini dia ada Z besar. Z bus ni Z besar. Kat sini Z kecil. Okay. So let's take a look at example lah. Simple. Example ni. So we have three-phase fault with impedance ZF. Maknanya bila berlaku three-phase fault, impedance ZF 0.16 per unit is occurred. Dia because this the Z impedance kan, apa ni, fault impedance 0.16 per unit. And then fault happen dekat bus 3. Okay. Using the Z bus method, calculate the fault current, short circuit MVA. Okay, the line voltage during the fault and then line current during the fault. So lepas tu kita cuba replicate balik soalan ni, kita guna apa ni, circuit reduction. Okay. So first thing first, apa yang boleh buat ialah you kena tukar everything. Okay. You kena tukar everything these components into impedance, and then you need to change to Y. So first, impedance ni you kena equivalent kan. Okay, you tak boleh buat, ni kan generator, you have generator, so you just, so for simplicity kita just ambil dia punya impedance lah, kita just ignore dia punya source. So you just tukar, this one is generator, this one is transformer, XG, 1 XT. Okay. Yang ni ada transmission line kan. So transmission line, no problem. This one sama, XT, 2 and then XG. And then we have transmission line. We have transmission line here. Fault here happen. Okay. So you just put here, you see sini J0.8 transmission tak ada masalah lah. Just put your transmission line. However yang ini you kena equivalent kan lah sebelum you inverse. So maknanya sekarang ni XG plus XT you dapat kat sini J0.2 lah. You equivalent series impedance kat sini. Sama juga yang sini you dapat J0.4. So that's why you dapat yang ni. Okay, 0.2, 0.4. Yang lain semua sama. And then you can use bus emitter matrix, maknanya konsep Y bus lah. Boleh. So yang ni you kena tukar kepada Y. Berapa dapat? Cuba tukar. Y10 ni. 1 bagi J0.2. Berapa dapat? Sebagai nama lah, Nur Syazana, ada tak? Nur Syazana, ada tak? Ada orang tak dalam kelas ni? Okey, kalau ni saya yang jawab J5 minus J5
So this one is J5. Yang ini minus J. Ini berapa? 1 bagi 0.8. Negatif 1.25. Negatif 1.25. Yang ni negatif J 0. Berapa ni? 1 bagi 0.4. Berapa dapat? Negatif 2.5. 2.5. Yang ni pun negatif J 2.5. Yang ni negatif J 2.5. Betul tak? So kita buat this one 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4. So you buat Y bus lah. Buat off diagonal dulu. Saya buat 1.25 ni. Ya. 1.25 kan? Negatif kan? 1.25. And then 1, 3, 2.5. And then the mirror lah. Mirror. And then 3, 2, 2.5 juga. And then 1, 1 tambah ni. 5, 6, 7, 8, 8.75. Negatif kan? Biarkan negatif. 2, 2. Berapa ni? 2, 3, 4, 5, 6. 6.25. And then yang ini tambahkan dapat negatif D5. So you dapat Y bus. Once you dapat Y bus ni, cari inverse. Inverse Y bus. You akan dapat Z bus kan? Okay, you boleh guna calculator lah. So you akan dapat this value. Kalau you guna calculator, sebab calculator you masuk value I tak? Saya tak rasa you masuk value I. You akan dapat jawapan negatif. Bila this one, kalau you masuk dalam calculator, you tak masukkan imaginary number, you akan dapat jawapan you sini semua negatif. Tapi sebenarnya kalau buat calculation, dia adalah J positif lah bila you inverse. Bila you masuk value I ni, sebab kalau you tak masuk value I ni, you akan dapat semua negatif. Okay, so dapat terus this bus, Z bus you dapat terus. Z bus using we inverse the Y bus, you dapat this value. Okay, next kita kena cari kita punya fault current. So sekarang fault current dekat bus 3 kat sini. So kita cari pada Z 3, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 3, 3, 3 ni lah. So ini ialah sebenarnya Z Thevenin equivalent. Maknanya kalau kita belajar dalam kita cari guna circuit reduction tu, ni ialah Z Thevenin lah. Z33. So dia ialah 0.34. 0.34 tambah dengan fault current impedance, you akan dapat negatif J2 lah. Okay, we assume pre-fault voltage 1. So that's why you dapat directly 0.34. Okay, sebelum kita proceed dengan soalan seterusnya, let's do this without Y bus lah, kita guna circuit reduction. So kalau you tengok soalan sebelum ni, soalan saya biasa bila soalan first buat guna circuit reduction, next soalan seterusnya guna Z bus. So biasanya jawapan kena sama lah. Okay. So apa yang perlu kita buat? Kalau kita guna circuit reduction, kita tak perlulah value kita inversekan kan. So apa yang perlu nampak kat sini ialah you kena buat delta to Y transformation, betul tak? So 0.2, you kena cari A, you kena cari B, you kena cari C. Sebab fault kat sini. So daripada sini you boleh nampak A ni series dengan yang ini, B series dengan yang ini, kemudian dia parallelkan dan tambah C. So kena cari A lah. A dia ialah J 0.8 darab J 0.4 bahagi ni kan, ni darab yang ni bahagi semua sekali. J 0.8 tambah J 0.4 tambah J 0.4. Boleh kira? Berapa dapat? Ni kita guna circuit reduction yang kita belajar sebelum cuti tu. Bukan, you dah belajar dekat EPS dulu. Sebelum cuti tu kita just buat revision. Berapa dapat? A 0.8 darab 0.4 bagi 0.8 tambah 0.4 tambah 0.4.
J 0.2. Berapa? J 0.2. J 0.2. Okay, B? B sama kan? J 0.2. C lain. C 0.4 darab J 0.4 bagi yang bawah ni. Sama semua. Berapa dapat? J 0.1. J 0.1. 1. Okay, so daripada sini you boleh cari you punya Z Thevenin terus. Dengan kita cari yang ini series kan. So yang ini series. Bagilah nama A besar. A besar ni, B besar ni. So maknanya nak cari Z Thevenin. Z Thevenin kat sini. Okay. Dia ialah A parallel dengan B tambah C kan. Betul. So maka A besar awak ialah 0.2, 0.4 lah. J 0.4 parallel dengan J 0.4. Betul tak? J 0.4 bukan. Ni 0.6. Ni 0.4 tambah 0.2. Tambah C 0.1. Sepatutnya you akan dapat J 0.34. Cuba kira. You akan dapat 0.34 sebab dia akan sama dengan Z33 ni. Okay, saya ulang. Sekarang ni kita buat style circuit reduction. So kita ada 3 bus and then yang ini ialah 0.2. Since ini adalah data, you kena buat data to Y transformation lah. Yang mana data to Y transformation ialah sebelah-sebelahan ni darabkan bahagikan dengan semua data ni. So that's why dapat 0.2, 0.2, 0.1. Okay. So yang ini, kemudian kita tahu yang ini you nampak daripada sini, ni ialah series. So A tambah 0.2, maksudnya 0.4 lah. And then B ni 0.2 tambah 0.4 dapat 0.6. Dia ialah parallel sebab ada cabang kan. And then tambah dengan 0.1. Sebab ini bila dia tambah parallel ni dia jadi series. Betul tak? Dapat 0.34 tak? Betul tak? Okay. So itu cara dapat 0.34 directly. Yang ini guna circuit reduction. Yang ini guna Z-bus. Cuma problem dia kat sini. First saya nak highlight biasa student buat macam mana. First kali student kalau you tak datang kelas ni ataupun you tak tengok nota ni, biasa student dia dapat soalan dia inverse siap-siap. So jawapan akan salah lah. So ini maknanya you kena buat equivalent dulu. So kalau you buat inverse siap-siap, yang ini you akan dapat negatif 10 kan. Ni akan dapat negatif 10. So you tambah dapat negatif 20. So tak betul lah. So sebenarnya jawapan dia ialah negatif 5. Nampak tak? So itu yang pertama biasa student silap. Okay, yang kedua problem dia ialah you nak inverse lah. Kalau ada 5 bus, 5 kali 5 you nak inverse. Kalau guna komputer boleh kot. Sebab you all punya final online kan. Simple dia. So kalau guna calculator memang problem lah. And next biasanya kalau soalan 3x3 pun, kalau you guna calculator, sebab you tak boleh masuk value I ni dekat calculator, bila you inverse kan biasanya you akan dapat negatif. So salah lah. Sepatutnya ialah positif J. Okay, so you akan dapat directly Z-bus. Daripada sini juga value ni, kalau kita tengok yang value ni, so dia akan dapat directly, maknanya dekat diagonal tu dia ialah Z-bus, equivalent Z Thevenin. So let's say kalau saya kata fault dekat bus 1, so inilah fault dia. Inilah Z dia.
Kalau fault dekat bus 2, inilah value dia. Percaya tak? Okay, kalau tak percaya, kita cuba solve equivalent impedance ni sekiranya fault dekat bus 2. Okay, saya kena show dulu. Discard. Okay, buat semula. Kita cuba buat fault dekat bus 2. Okay, fault dekat bus 2. So, apa yang perlu you buat? Kalau kita buat circuit reduction, kita dah dapat sini 0.2, sini 0.8, sini 0.4. So, tak ada masalah. Ingat seperti saya kata, bila fault berlaku, you tengok pada titik fault, refer to ground. So, refer to ground kan. So, yang ini you nampak ni cabang. And then, yang ini apa? Sebab bila tidak ada bus kat sini, bila sini sebenarnya, bila tidak ada load ataupun generator, dia ialah open circuit. So, figure ni sebenarnya, you boleh simplify. You akan dapat fault kat sini kan. You akan dapat dia ialah series. So, ini ialah J0.2, ni J0.8, ni J0.4, ni J0.4. Sebab kat sini open. Kalau ada generator, tak boleh lah sebab ada kecabang kan. So, you tengok daripada titik fault ke ground. So, yang ini ialah 0.4. So, you boleh nampak daripada sini macam mana nak buat. Dia ialah titik fault lah, daripada titik fault. So, Z Thevenin dia ialah yang ini. Cabang kan yang ni kan. So, yang ini parallelkan dahulu. Kemudian serieskan dengan yang ini. So, maka dia ialah ni A, ni B, ni value ni kan. So, Z Thevenin ialah A parallel. Bila ada titik, dia parallel lah. Okay. Tapi yang ini, kita kena refer ke ground. So, ini parallel dahulu. So, B tambah C. Kan, dia kena tambah C dulu. So, B kita ialah 0.8 parallel dengan 0.8. Dapat 0.4 kan. So, A kita ialah 0.4 parallel dengan 0.4 tambah dahulu dengan 0.2. So, dapat 0.6 lah. So, Z Thevenin kita ialah 0.4 parallel dengan 0.6. Berapa dapat? J0.4 parallel dengan J0.6. Atau akan dapat 0.24. 24. Nampak tak? Sama tak depan? Nampak So daripada sini juga you tak perlu buat delta to one transformation. Tapi kalau you buat, tak ada masalah. Sama juga kalau you buat delta to one transformation, cuma kat sini akan jadi open lah. Tak perlu sebenarnya. Okay, that's why fundamental concept of circuit analysis tu paling penting sekali kat sini. So, itu yang berlaku. Boleh cuba kat rumah, kalau bus dekat fault dekat bus 1, sepatutnya akan dapat 0.16 lah. Boleh cuba lah, konsep dia sama. Titik fault, maknanya yang ini akan parallel dengan yang ini, tapi yang ini kena parallel dahulu baru tambah. Baru parallelkan. So, dia akan dapat directly Z Thevenin. Okay, itu cara dia. Maknanya saya boleh katakan fault analysis ni sebenarnya ialah just revision of your understanding in circuit analysis. Depend on the system lah, maknanya depend on the kompleksnya bus ataupun sistem tu. So next, yang ni biasa saya tak tanya, boleh buat tapi biasa saya tanya. Short circuit, ni pre-fault dah dengan I3 fault, dapat 20 unit lah. And then kat sini juga you boleh calculate directly your bus voltage during fault. Okay. Yang ini ada silap sikit. Okay, no, this one okay. Cuma current saja, okay. Bila fault berlaku dekat bus 3 tadi, so kita ulang balik soalan. Fault berlaku dekat bus 3, kita boleh tahu voltage dekat bus masing-masing lah. Bus 1 berapa, bus 2 berapa. Fault kat sini. So bila berlaku fault
so akan ada voltage drop dekat bus 1 dengan bus 2 ni. So kita boleh guna directly from the information of Z bus ni. That's why this one is very important. Daripada sini you boleh dapat directly your voltage dekat setiap bus. So bus 1 prefault voltage sentiasa 1 lah. Tolak Z13 I3. So kita dah kira fault ni kan. So bila you tolak I13 ialah negatif J2 darab dengan Z13. Maknanya dia ambil value pada line lah, Z13, 11, 12, 13. So yang ni lah. Sebab kita nak tengok impact from bus 1 kan, 13 lah. Sebab fault dekat bus 3, so impact dia dekat bus 13. So Z13 0.2, so nak dapat bila fault happen dekat bus 3 dengan fault current 2 per unit negatif, so you punya voltage dekat bus 1 drop daripada 1 per unit ke 0.76 per unit. Ni dah severe ni, biasa memang sistem dah drop. Sistem dah cut off, dah backup. Sama juga dekat bus 2. Bus 2, 1 and then tapi this one is bus 2, 3 lah, Z23. That's why you tengok dekat Z21, 22, 23. So dapat 0.68 per unit. Dan yang paling severe dekat bus 3 lah, since our pivot voltage Z33 kan. So you dapat, ni biasa memang voltage apa ni, sistem dah up terus lah. So 0.32 per unit voltage is mana dah outage dah kat sini. So ini bus voltage bila berlaku fault dekat bus 3. Next, we can find the the current flow lah. The current flow when the fault happen, what is happen in your system. Tapi kat sini you perhatikan lah, jangan silap sebab I12 you pakai V1 tolak V2 bagi dengan Z. Z12 ni ialah Z yang asal. Dia bukan Z12 yang ni. Dia Z yang ni. Jangan silap. Kalau you dapat fault current daripada 12 ni negatif 0.1. And then 13 1.1, 23 0.9. So you tengok 12 ni proof dia proof dia 12 0.1. 12 negatif J 0.1 current. Okay. 13 11. 13 negatif 1.1. Okay, maknanya fault sana negatif, sebenarnya current yang atas lah sebab negatif kan. And then 23 0.9. Negatif dia 0.9. That's why kalau you tengok bila guna KCL, you tambah 2 ni, you tambah this 2, you akan dapat fault current lah. Tambah 2 you akan dapat negatif J2 kan. So it's proof that this technique or this method to calculate the fault current is correct. 0.9 you tambah akan dapat negatif 2 sebab your fault current is negatif 2. Okay. So advantage of using this current, this technique to find the Z Thevenin is simpler when you have system lah. Maknanya you cari Y bus, convert to Z bus and then fault dekat mana you just pinpoint saja. So macam ni contoh fault dekat bus 3 Z33. Okay, jangan lupa tambah dengan Z fault. Kalau tak ada Z fault dia jadi bolted 3 phase fault lah. Okay, so itu cara yang ni. Yang ni boleh guna, ni sama je kot, konsep sama. You boleh cuba buat lah. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada kita stop kat sini. You boleh cuba yang ni. Algoritma ni saya tak masuk. So kita save banyak masa lah. Sebab saya rasa kita pakai Y bus tu dah okey dah. Algoritma ni is very complex. Kalau nak bagi lecture, satu tak masuk exam. Satu biasanya dalam algoritma apa ni, bila you buat load flow pun ataupun you buat analisis pun kita boleh pakai MATLAB directly, tak perlu algoritma. This one dia pakai graph theory. Cukup kompleks lah. Okay, tambah adding for and then in fact saya pun tak nak belajar yang ni. So saya rasa saya boleh skip lah yang ni. Okay. Baiklah.
Soalan? Ada soalan ke tidak? Okay, kalau tak ada, hari Rabu ni saya bagi quiz lah. You bawa satu quiz kan? Saya akan bagi satu quiz. So you ada 2 quiz, satu test dengan assignment 20%. Assignment saya tak bagi lagi. So saya akan bagi quiz assignment nantilah. Supaya you boleh buat. Okay, so hari Rabu ni kita akan buat quiz. Next week kita akan masuk unbalanced faults. Okay. Itu saja. I think that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quiz chapter berapa tu? Ya? Quiz chapter berapa? Quiz chapter ni lah yang kita Oh, belajar. yang ni. Okay. Okay, thank you. Thank you, Doctor. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir.